5 iaitu kemerdekaan. Video ini juga merangkumi tentang rundingan London, Suruhanjaya Raid dan pengisytiharan kemerdekaan. Apakah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan? Merdeka membawa maksud bebas di mana seseorang individu boleh melakukan apa sahaja yang diinginkan tanpa sebarang halangan. Cubaan untuk menghalang seseorang dari melakukan perkara yang mereka ingini, terutama apabila berkait dengan prinsip asas hidup seseorang seperti memilih tempat tinggal, budaya dan kepercayaan, maka dianggap sebagai melanggar hak asasi seorang individu yang merdeka. Langkah-langkah negara dalam mencapai ke arah kemerdekaan. Kemenangan pilihan raya tahun 1955 telah mendorong Perikatan meneruskan desakan untuk mencepatkan kemerdekaan bagi tanah Melayu. Oleh itu, pada bulan Januari tahun 1957, Tunku Abdul Rahman telah mengetuai satu rombongan yang terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu dan 4 wakil Perikatan ke London untuk memulakan rundingan dengan para pegawai British. Rundingan tersebut telah berlangsung selama 3 minggu, iaitu daripada 18 Januari tahun 1956 hingga 8 Februari tahun 1956. Di akhir rundingan tersebut, satu perjanjian telah dimeterai, iaitu Perjanjian London. Isi kandungan Perjanjian Rundingan London 1956. Yang pertama, Kerajaan British bersetuju bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan diberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Konsep Raja berperlembagaan akan diteruskan. Yang ketiga, Jawatan Setiausaha Kewangan akan digantikan dengan Jawatan Menteri Kewangan, manakala Jawatan Pengarah Jerman digantikan dengan Jawatan Menteri Pertahanan. Yang keempat, Kerajaan British bersetuju untuk memberikan pampasan kepada pegawai-pegawainya yang akan diberhentikan berikutan dengan kemerdekaan tersebut. Yang kelima, Kerajaan British juga akan diberikan hak untuk menempatkan tenteranya di negara ini demi menjaga keselamatan dan kepentingan ekonomi di Tanah Melayu. Yang keenam, satu Suruhanjaya bebas akan ditubuhkan bagi menggubal perlembagaan kemerdekaan negara ini. Seterusnya, Suruhanjaya Raid. Suruhanjaya Raid telah ditubuhkan pada bulan Mac tahun 1956 bagi menggubal perlembagaan Tanah Melayu sebelum negara mencapai kemerdekaan. Anggota Suruhanjaya Raid terdiri daripada 5 orang wakil, iaitu Lord William Raid sebagai pengerusi, Sir William McKell dari Australia, Sir Ivor Jennings daripada United Kingdom, Tuan bin Malik iaitu seorang hakim dari India, dan Tuan Abdul Hamid yang berasal dari Pakistan. Suruhanjaya ini telah ditugaskan untuk menggubal perlembagaan bagi negara ini berdasarkan kepada pemerintahan secara demokrasi berparlimen. Perlembagaan tersebut mestilah mengandungi 5 perkara tersebut. Yang pertama, pembentukan sebuah negara persekutuan dengan sebuah kerajaan pusat yang berkuasa ke atas negeri-negeri yang berasal di dalamnya. Yang kedua, soal pengekalan kedudukan Raja-Raja Melayu.
Kemudian, kedudukan istimewa orang-orang Melayu dikekalkan tanpa menjejaskan hak kaum lain. Yang keempat, mengadakan seorang ketua negara yang dipilih di antara raja-raja Melayu. Yang kelima, iaitu satu rupa bangsa dari seluruh negara. Dalam proses penggubalan perlembagaan tersebut, Suruhanjaya Red menerima sebanyak 131 memorandum daripada pelbagai pertubuhan, orang perseorangan dan juga raja-raja Melayu. Memorandum perikatan yang dihantar pada 27 Julai tahun 1955 menjadi pertimbangan utama Suruhanjaya Red atas sifat tuntutan bersama kaum-kaum terbesar dianggap sebagai satu pakatan murni antara kaum. Pakatan murni ialah satu konsep yang dicipta untuk menerangkan Pakatan UMNO, MCA dan MIC yang mewakili ketiga-tiga kaum terbesar di negara ini. Dua perkara penting dalam Pakatan Murni ialah pengekalan 4 unsur tradisi dalam perlembagaan iaitu bahasa, agama, kedudukan raja-raja Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu. Manakala bagi orang bukan Melayu pula, mereka mendapat keistimewaan apabila pemimpin UMNO bersetuju memberikan kerakyatan secara jus soli iaitu kerakyatan mengikut tempat lahir. Suruhanjaya Red telah mengadakan persidangan sebanyak 118 kali mulai pada bulan Jun hingga Oktober tahun 1956 untuk menggubal rang perlembagaan. Pada bulan Jun tahun 1957, Parlimen British telah menerima cadangan Suruhanjaya Red dan seterusnya usul telah dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan untuk diluluskan. Setelah membuat beberapa pindaan, rang perlembagaan kemerdekaan tersebut telah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 15 Ogos tahun 1957 dan mula berkuat kuasa pada 27 Ogos tahun 1957. Seterusnya, saat-saat yang ditunggu-tunggu telah pun tiba, iaitu pengisytiharan kemerdekaan. 12.01 tengah malam pada tanggal 31 Ogos tahun 1957, Padang Kelab Selangor berhadapan dengan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan tetisan air mata kesyukuran, Tengku Abdul Rahman bersama-sama Tan Cheng Lock, Vicky Sampatan, Serban Jubir dan ribuan masyarakat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pada pagi 31 Ogos tahun 1957, Kuala Lumpur dan seluruh negeri dihiasi indah dengan ribuan bendera yang megah dan berkibar. Rakyat berbilang mangsa keluar beramai-ramai bagi membanjiri tempat-tempat perayaan. Di Stadium Merdeka, Raja-Raja Melayu, Wakil Ratu Elizabeth dan Sir Donald McLivery dan ribuan rakyat menyaksikan Tengku Abdul Rahman membacakan pengisytiharan merdeka. Dengan nada yang lantang,
Bapa kemerdekaan itu melaungkan sebanyak 7 kali, Merdeka! 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 Hari tersebut merupakan titik sejarah bagi Malaysia dalam mencapai kemerdekaan negara. Kesimpulannya, dalam memperoleh kemerdekaan negara bukanlah satu perkara yang mudah. Sebagai rakyat Malaysia, kita sewajarnya sentiasa bersatu padu dan berusaha dalam mencapai kesepaduan demi mengekalkan keamanan negara. Jasa tokoh-tokoh terdahulu haruslah dikenang bagi mensyukuri nikmat keamanan dan keharmonian yang telah berjaya dikecapi oleh generasi terdahulu yang telah bertaruh nyawa demi masa depan negara. Oleh yang demikian, generasi sekarang seharusnya menghargai kemerdekaan agar negara kekal aman dan harmoni. Kini berakhirlah video individu saya pada subjek kenegaraan AI pada hari ini. Diharapkan agar video saya pada kali ini dapat memberikan inspirasi kepada para pelajar dan para penonton.